Nanti. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Atika Bilaki, merupakan moderator bagi sesi Q&A kita hari inilah. Pertamanya kami nak memperkenalkan diri. Kami merupakan student bagi kelas pengurusan takaful. Merupakan jurusan pengurusan pentadbiran muamalat di Universiti Utara Malaysia. Pertamanya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Encik Ferendi. Encik Feredis, nama dia pelik sikit. Feredis. Lepas tu Encik Hisham Hamzah kerana sudi meluangkan masa kepada kami untuk menerangkan mengenai syarikat takaful ikhlas ni dengan lebih terperinci lah. Okay. Mungkin saya akan mulakan dulu dengan soalan yang pertama kami. Saya nak tanya kepada Encik Hisham. Boleh tak Encik Hisham terangkan kepada kami serba sedikit mengenai latar belakang syarikat takaful ikhlas ni? Silakan Encik. Okay, terima kasih. Terlebih dahulu terima kasih pada Fatin lah, sebab Fatin ada hubungi kan. Hubungi Ustaz Wan Muhammad Nazman. Dahulu Ustaz Wan Muhammad Nazman ni dia Head of Ikhlas Academy. Cuma tahun kewangan ni dia dah berpindah, dia dah transfer ke Department Family Agency. Jadi dia bagi tahu saya lah, dia PM dia kata ada student from UM nak interview lah sikit. Macam biasalah kita memang selalulah dapat. Cuma last year kurang. Okay, jadi kita pun nak ucap terima kasih banyak sebab as a student you all pilih takaful ikhlas sebagai punya subjek lah kajian. Okay, cerita tentang latar belakang syarikat takaful ikhlas. Okay, syarikat takaful ikhlas ni kalau daripada sejarah dia ni dia bermula pada tahun 2002. Tahun 2002 ni masih belum ada takaful ikhlas. Takaful ikhlas masih belum wujud. Yang ada ketika itu adalah MNRB Holdings. MNRB Holdings ni adalah our parents company. MNRB Holdings ni yang terletak di Damansara Heights, Jalan Dungun, kita punya ibu pejabat lah. So ketika itu pada tahun 2002 industri takaful ketika itu baru ada lebih kurang ada tiga player lah, ada 3 pemain dalam industri. Ya, jadi apabila MNRB mendapat satu proposal lah, jadi untuk nak set up syarikat takaful, jadi saya boleh cakap di awal penubuhan takaful ikhlas ni diwujud di bawah MNRB pada September 2002. September 2002, exactly date tu saya tak ingat sebab saya pun belum join masa tu, September 2002. Dan masa September 2002 tu lah ada a few pioneers yang set up, buat proposal paper dan sebagainya untuk hantar that proposal pada bank negara untuk dapatkan lesen takaful. So alhamdulillah pada tahun 2003, the exact date dia adalah 21 hari bulan April 2003, takaful ikhlas dan berhad pun telah dirasmikan ataupun telah diberikan lesen oleh pihak bank negara. 21 April 2003. Jadi 21 April 2003 ni adalah salah satu sejarah buat takaful ikhlas lah ketika itu. Kerana kita dapat lesen takaful komposit. Komposit ni maksudnya kita menjalankan perniagaan takaful keluarga dan juga takaful am. Jadi bermula 21 April 2003, jadi kita mengorak langkah. Kemudian beberapa bulan kemudian, sekitar bulan Julai, kita mulakan operasi kita lah. Operasi kita pun ketika itu kita baru start dengan dengan produk pertama kita, dengan a few produk takaful motor. Takaful motor dan a few products family lah. Ada Planner Ikhlas Saving Takaful dan Ikhlas Education Takaful. Right. Kemudian sekitar Oktober tu baru kita launch secara rasmi. Ketika itu ada persidangan OIC di Putrajaya. Somewhere in October, middle of October. Sebab saya ingat lagi ketika itu saya join takaful ikhlas since bulan 8. Exact date 28 hari bulan Ogos 2003 saya join. Daripada bulan 8 sampai Oktober itulah sebab saya di training department ketika itu. Jadi kita pun keluar pergi training, pergi recruit agent dan sebagainya. Jadi launch on Oktober masa persidangan OIC. Ketika itu kita punya ni lah Datuk Seri Dr. Mahathir lah, Perdana Menteri yang keempat ketika itu.
Right? Jadi itulah sedikit sebanyak tentang sejarah takaful ikhlas. Kemudian a few years back ke belakang ni yang exact date dia kita pun daripada takaful ikhlas Sedang Berhad. Lepas tu kita pun jadi takaful ikhlas Berhad. Takaful ikhlas Berhad tu ada dia punya latar belakang tu, you all boleh masuk kat website kita orang lah. Saya exact date saya tak berapa ingat. Lepas takaful ikhlas Sedang Berhad kita upgrade jadi takaful ikhlas Berhad. Kemudian kita di bawah pengstrukturan semula, jadi kita pecahkan. Mana maksud pecahkan ni bukan apa, kita ambil lesen yang lain. Maknanya kita berpecah daripada tahu komposit, daripada 2 lesen kelas kita jadi takaful ikhlas family Berhad dan takaful ikhlas gender Berhad. Yang ini memang baru sajalah, ni a few years back lah, 2018 tak silap saya, atau 2017 macam tu lah, 2019. Kemudian sampai hari ni alhamdulillah takaful ikhlas takaful ikhlas ni kita brandingkan dia jadi takaful ikhlas family Berhad untuk memasarkan produk-produk takaful keluarga, dan untuk produk-produk takaful am khususnya takaful kenderaan, takaful kebakaran ni di bawah takaful ikhlas general Berhad. Itu sampai sekarang inilah, yang mana kedua-dua takaful ikhlas general Berhad dan takaful ikhlas family ni kami masih di bawah pegangan MNRB 100%. 100% Bumi Putra, 100% untuk buatan Malaysia lah, made in Malaysia. Boleh kata macam tu lah. Itu sejarah ringkasnya. Detail tu you all boleh masuk ke website kita untuk dapatkan tarikh-tarikh tu lah. Itu sikit tentang latar belakang takaful ikhlas. Okay, Cik Isyam, saya nak ni untuk setakat hari ni berapakah cawangan premis yang dimiliki oleh syarikat takaful ikhlas di Malaysia? Cawangan okey, kalau cakap tentang cawangan ni kita kalau termasuk Putrajaya kita ada 12 lah. Kalau saya boleh bagi satu persatu, kalau daripada utara kita ada di Sungai Petani, utara, di utara Sungai Petani, kemudian turun ke Ipoh Perak kita ada juga cawangan. Kemudian di Selangor kita ada Kelang Branch untuk Selangor lah. Kemudian Putrajaya di Presin 14. Putrajaya di Presin 14. HQ kita dekat Bangsa South lah, Ikhlas Point, itu tak kira cawangan lah, tu kira kita punya headquarters. Kemudian di Seremban, di Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, kemudian Kuching dan juga Kota Kinabalu. Itu kita punya cawangan yang setakat ni lah. Dan cawangan kita ni pun sebenarnya kita kalau ikutkan kita, sebab kita dah separate entity antara general dan family, cawangan ni lebih fokus pada general lah. Lebih pada takaful ikhlas general. Cuma family ni kita adik-beradik kan, kita menumpang lah macam tu konsep dia. Tapi still lagi ejen-ejen kita ataupun pelabang kita masih boleh datang ke cawangan untuk buat transaksi perniagaan. Untuk seterusnya kita tujukan kepada Encik Freddy. Okay, apakah usaha yang dilakukan oleh pihak takaful ikhlas untuk memperkenalkan lagi takaful kepada orang ramai, khususnya kepada orang Islam supaya memilih takaful yang lebih patuh syariah daripada insurans yang berbentuk konvensional? Terima kasih kepada siapa ya? Ibtisam Ya, betul. Terima kasih kerana sudi menjemput saya lah. Okay. Untuk pengetahuan, saya di bawah agensi sebenarnya. Okay. Agensi UCA. Soalan tadi tu antara usaha wakil-wakil agensi adalah sekarang ni kita banyaklah kita buat sama ada marketing offline ataupun online. So dari segi online ni kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada macam-macam lah yang kita boleh buat untuk memperkenalkan takaful ni pada audien kat luar sana ataupun orang kat luar sana. So kemudian untuk offline kita ada buka booth, lepas tu kita ada Minggu Amanah Saham yang kita pernah memang kali kat every year kita involve lah. Kan, Minggu Amanah Saham, kemudian ada beberapa event-event yang besar pun kita involve lah untuk kita kenalkan takaful ni pada orang kat luar sana.
Sebab di pihak agensi lain di di HQ mungkin lain dia punya ni lah strategi. Okay, untuk sesi kita balik pada Cik Isyam lah. Okay, bagaimanakah sambutan penyertaan oleh masyarakat dalam melibatkan diri dengan syarikat tangguh ikhlas setakat ini? Okey, sambutan orang ramai terhadap Takaful Ikhlas. Baik, so far sejak kita ditubuhkan sejak 2003 lah, sejak 2003 sampai hari ni 2020, Mei 2020. Alhamdulillah setakat ni peserta ataupun pemegang sijil takaful khususnya dalam family takaful, kita sudah mempunyai lebih kurang 1 juta lebih pemegang sijil takaful lah di Malaysia ni. Jadi kita punya peserta-peserta ni of course terdiri dari pelbagai latar, tak semestinya pada golongan Melayu Islam, Bumiputra, tapi juga yang bukan Islam. Jadi 1 juta lebih ni antara pelan-pelan ataupun produk yang telah disertai oleh mereka ni antaranya produk individual family, produk takaful berkelompok atau berkumpulan, dan juga produk-produk yang seumpamanya lah. Seumpama ni contohnya mungkin produk macam mortgage MRTT, bila dia buat loan dengan bank beli rumah, so dia juga salah part of family takaful product. Jadi itu antara pelan-pelan yang setakat inilah yang sampai 1 juta lebih itu. Sampai 1 juta lebih kita punya pemegang polisi. Jadi kalau nak kata sambutan tu alhamdulillah, walaupun kalau kata dalam keadaan sekarang ni, walaupun dalam tempoh PKP dalam pandemik COVID-19 ni, COVID-19 ni, kesedaran tu dah semakin meningkat kerana yalah tiba-tiba kan, tak pernah seumur hidup kan, saya tak pasti you all semua kan, tapi semenjak saya hidup ni, sejak kerja ni, ini first time bila perintah kawalan pergerakan kan, duduk rumah, kerja daripada rumah dan sebagainya. Jadi apabila kita berlaku situasi yang sebegini, jadi dengan tahap kesedaran masyarakat yang lebih tinggi, jadi dari segi nak lihat dari respon tu alhamdulillah naik. Cumanya jumlah kadar penembusan secara keseluruhan kalau kita lihat kepada laporan Bank Negara, jumlah penembusan takaful di Malaysia secara umumnya masih rendah lagi. Walaupun kesedaran tu tinggi sebab yalah ada isu yang mungkin banyak perkara lah. Contohnya sebab kita pun faham macam golongan B40 ni kemungkinan dari segi purchasing power dia, dari segi untuk kemampuan dia untuk mencarum sumbangan takaful tu agak tidak berbeza dengan golongan M40 dan juga T20. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan kemungkinan yang menyebabkan mereka nak tapi mereka tak ada kemampuan. Tapi walaupun mereka ada kemampuan, contohnya golongan M40 ataupun T20, diorang nak ambil takaful tetapi disebabkan faktor kesihatan dan sebagainya menyebabkan mereka tak dapat ambil pelan takaful. Jadi tapi kesedaran tu sering dipupuk lah, sering diberikan selalu melalui media-media, melalui agensi kita macam Cik Fredis keluar jumpa orang ramai bagi tahu tentang, nak bagi faham tentang kepentingan takaful dan sebagainya. Jadi pada pendapat saya kalau dengan takaful ikhlas alhamdulillah lah, cuma angka tu masih jauh lagi lah. Kalau ikut daripada jumlah penduduk Malaysia ni 30 juta lebih kan, kita baru 1 juta je pelanggan kita. Alhamdulillah 1 juta kan, sebab kita tahu sekarang ni kan banyak syarikat takaful lain yang banyak sekarang kan kita pernah dengar banyak. So alhamdulillah 1 juta tu jumlah yang besar ya. Okay, seterusnya untuk Encik Isyam juga, apakah cabaran yang dihadapi oleh kaki tangan syarikat takaful ikhlas dalam mempromosikan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat? Okay, cabaran bagi kaki tangan ini beza kalau saya sebagai kaki tangan macam Cik Freddy sebagai wakil agensi, cabaran dahsyat lah. Nanti boleh tanya dia. Tapi macam saya, cabaran saya sendiri kalau sebagai kaki tangan, sebab saya di Akademi Ikhlas sebagai trainer, tugas kami ni cabarannya adalah untuk nak memberi pemahaman yang jelas, yang komprehensif kepada semua wakil-wakil kita, baik daripada agensi ataupun rakan partner kita seperti di ALC ataupun di pihak bank-bank. Sebab bank-bank pun merupakan ada business partner kita, dalam nak menyampaikan, nak bagi pemahaman kenapa produk ni penting, untuk siapa produk ni dan sebagainya.
Jadi usaha ataupun cabaran kami tidak seberapa lah, cuma untuk nak memberikan pemahaman benda yang intangible, benda yang tak boleh tak nampak kan. Sebab takaful ni dia tak nampak. Kalau kita buat jual tu barangan atau barang yang boleh nampak, macam jual buah ke, jual peti ais ke, ataupun jual barang-barang TV, laptop dan sebagainya. Tapi bila barang tak nampak ni, ada the challenge untuk kita, especially kalau wakil-wakil baru, ejen baru tu yang tidak ada pengalaman, sebab mungkin dah biasa kalau jual barang nampak, kalau handphone boleh nampak handphone tu kan, laptop boleh nampak laptop, tapi kalau yang takaful ni kita sekut manfaat ni, kita jual manfaat. Sebenarnya konsep menjual tu dalam takaful tak ada lah kan, tapi sekut menjual manfaat yang tak nampak ni, jadi itu satu cabaran lah. Sebab mungkin orang setiap orang ataupun wakil ataupun kita punya kaki tangan mungkin tak faham konsep. Untuk nak bagi kita faham konsep, jadi itu ambil masa. Ambil masa untuk bagi faham. Tapi alhamdulillah cabarannya sedikit sajalah, pada saya sedikit kalau banding dengan Cik Fredis tu. Mungkin kita boleh tahu sikit cabaran dari pihak Cik Fredis pula macam mana? Okay, cabaran di pihak agensi, kalau sebagai ejen tu biasalah kita kena berhadapan dengan orang yang tahap kefahaman dia kurang tentang perlindungan. Sebab kalau kita tengok selama saya menjadi ejen ni kan, untuk sebenarnya dalam konsep perlindungan ni dia adalah menggunakan kaedah advisory tau. Dia bukan sekadar membeli produk. Sebab especially macam kita nak buat perlindungan pendapatan kan, dia macam tu. Satu kesedaran produk takaful, satu lagi kesedaran tentang bagaimana kita nak tentukan kita punya perlindungan. Dia macam tu. So mungkin sebelum macam 5 tahun ataupun lebih 5 tahun lepas, kesedaran tentang tentang produk takaful tu ada kan, cuma dia dalam bentuk produk semata-mata kan. Tapi lately ni alhamdulillah kita dah banyak channel seperti macam Facebook, lepas tu kita especially Facebook lah kan, yang banyak bercerita tentang kepentingan takaful. Takaful ni sebenarnya untuk apa, dan kita memudahkan untuk pihak ejen boleh sampaikan pada peserta. Cuma dalam konteks bisnes, of course lah cabaran kepada pesaing-pesaing macam tu lah kan, pesaing itu biasa, normal, dalam apa-apa bisnes pun ada cabaran macam tu lah. So lagi satu cabaran dia adalah orang yang ada kesedaran, dia dah nak ambil takaful tapi dia dah ada penyakit kan, so dia dia tak dapat nak ambil sebabkan dia dah terlewat untuk ambil. Itulah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi lah. Nak tanya soalan tapi ni untuk Cik Fredis jugalah. Sebab Cik Fredis sebagai ejen dalam takaful ikhlas kan, boleh tak macam Cik Fredis ceritakan sikit tentang macam mana kalau cara sekiranya pelajar APTA macam kami ni nak mencuburi bidang takaful ni macam menjadi sebahagian daripada ejen? Oh, sangat dialu-alukan lah, sebab saya pun daripada fresh grad dulu juga, dan alhamdulillah ejen saya pun yang sekarang pun daripada fresh grad kan. Untuk pengetahuan, untuk kita apply TBE ni, dia of course kena ada exam TBE lah untuk kita dapat jadi sebagai seorang ejen, kena ada exam TBE. Dan untuk ambil exam TBE minimum hanya SPM saja. So mana kata untuk pelajar universiti ni tak ada masalah untuk apply. Okey, itu yang pertama, TBE. TBE adalah satu boleh katakan license lah untuk kita memasarkan produk takaful dan kita attach dengan company lah. Okey, yang kedua adalah bila kita dah dapat license, okey, so ada banyak training yang takaful ikhlas sediakan dan pihak agensi pun sediakan. Dia contoh macam takaful ikhlas dia sediakan Rising Star yang mana basic basic ilmu tentang takaful, tentang impian ni lah. Of course lah, bila kita nak buat bisnes, of course semua ada impian kan. Okay kan. So macam saya mula-mula dulu
apa ni saya tak ambil exam sebab ada sesetengah IPT yang dia boleh bagi wave untuk TBE. So benda tu boleh check kat takaful exam lah kat laman web TBE ataupun laman sesawang dah formal sikit kan. TBE kan. So ada sesetengah macam saya ambil insurans dulu. Saya memang ambil major insurance, so saya tak perlu nak ambil exam TBE. Bagi siapa yang tak termasuk dalam listing wave untuk TBE, dia boleh ambil TBE. Sebenarnya tak susah pun TBE. Mentang-mentang saya tak ambil exam kan, boleh kata macam tu kan. Tapi memang alhamdulillah wakil-wakil saya sebahagian besar lulus lah untuk exam TBE. Right. So kemudian lepas ambil exam TBE, di peringkat agensi ada training-training yang kita sediakan lah. Contohnya macam mana untuk untuk berhadapan dengan prospek contohnya kan. Kemudian bagaimana nak dapatkan ataupun nak kaedah untuk advice kita punya klien untuk dapatkan perlindungan yang terbaik. Sebab kita kalau boleh dalam industri ni kita nak jadi yang lain. Kita nak jadi yang lain. So maknanya kita kita bagi dalam bentuk advisory. Dia bukan semata-mata jual produk. Macam tu lah. Boleh saya tambah sikit? Okey. Okey, ni apa benda ni? Apa keluar ni? The meeting. Yes, biar aku read. Alright. Okay, saya dah kenal Cik Fredis ni berapa tahun dah? Cik Fredis 10 lah? Tak ingat lah. Saya kat Takaful Ikhlas dah 13 tahun dah. 13 tahun. Sejak dia masuk, okay, saya nak bagi tahu lah, nak share dengan yang semua yang dengar ni. Dia masuk dulu bukan terus jadi ketua agensi macam sekarang lah. Dia masuk daripada fresh graduate yang saya kenal dia. Dia tak kerja dengan mana-mana, daripada graduate terus masuk ke Takaful Ikhlas. Daripada leader dia dululah, dia masuk, didik dia macam mana dia kata tu tentang training company, training agency, tu yang dia ikuti. Jadi bila dia dah buat semua benda tu, alhamdulillah, jadi saya boleh katakan macam Cik Fredis ni, dia adalah organic grow. Organic grow ni maknanya dia bermula daripada agent, lepas tu dia naik pangkat lah, assistant unit manager, agency manager, dan sekarang ni group agency manager yang paling tinggi lah, hierarki paling tinggi dekat agensi. So maknanya saya nak bagi tahu kat sini bahawa peluang untuk dalam kerjaya Takaful ni sangat-sangat besar, sangat-sangat cerah. Kerana apa? Daripada yelah, mungkin ada adik yang tengah berzoom dengan saya sekarang ni, mungkin you all pun akan tertanya sebab dah lepas ni pandemik COVID ni dengan kemungkinan dijangkaan ekonomi akan berlaku, jadi mungkin ada tak kerja nanti kan, nak keluar ni ada kerja ke tidak, dengar cerita banyak pula kena buang kerja dan sebagainya, retrenchment dan sebagainya. Jadi salah satu peluang yang Takaful Ikhlas tawarkan adalah untuk menjadi wakil. Dan mungkin kita ada yang rasa ketakutan dalam diri, aku ni belajar tinggi-tinggi tapi jadi wakil, jadi ejen tu selalunya ibu bapa kita lah. Ibu bapa kita, kau ni belajar tinggi-tinggi sampai dapat degree kan, tapi kau jadi ejen. Tapi kita macam kita bagi tahulah, macam kita bagi tahu sebelum ni dalam program-program kita, memang betul, cumanya ada juga, saya rasa ejen Cik Fredis pun ada juga yang degree kan, degree marketing Sulaiman tu kan. Degree ada, master pun ada. Master pun ada. Jadi kalau katalah even nak bagi tahu share, even yang dah jadi doktor sekarang ni, jadi doktor tau, pakar perbinanan pun jadi wakil ejen. Jadi ejen Takaful Ikhlas juga. Tu saya tak bawa dia lah kat sini, saya bawa Cik Fredis seorang cukup lah kan. Tu sebab dia Dr. Farhan dekat Sungai Petani. Kita panggil dia doktor. Dan agensi dia semua doktor, jururawat, ahli farmasi semua. Dia punya ejen. Sebab apa? Sebab kita pun tanya dia, doktor dah banyak duit, kenapa jadi wakil? Dia ada banyak sebab lah. Salah satunya dia tengok orang dapatkan perkhidmatan terbaik. Dia pun tahu juga, dia pun kerja doktor, hospital pun dia tahu juga macam mana servis dia. Tapi cuma nak bagi tahu lah, sebab dalam nak cerita lebih pun, sebab you all mungkin masih tak tahu lah, final year student you all? Belum. Dah final ke belum? Belum. Bila berapa tahun lagi? Berapa bulan lagi? Berapa sem lagi? Setahun lagi. 3. Setahun lagi lah. Okay. Jadi kita tak tahulah kan bila akan datang tu macam mana. Tapi kalau nak diberi peluang kerjaya tu, Cik Freddy boleh cerita lebih lagi lah. Sebab saya kata dia dan beberapa orang yang saya kenal kat dalam kelas ni, dia memang tak, ada few lah. Ada yang seorang lagi leader tu, Puan Zaifah, dia pun tak pernah kerja, habis graduate terus masuk jadi wakil. Alhamdulillah semua naik sampai ke peringkat lebih tinggi, sampai group agency manager.
Jadi benda tu memang boleh dan kemungkinan saya tak tahu lah, mungkin you all mungkin dapat feedback ataupun apa khabar-khabar angin ataupun gosip kat luar tu mungkin susah ke jadi ejen ni dan sebagainya, tapi benda tu boleh belajar. Yang pentingnya kita kehendak kita lah, kita ni nak belajar ke tidak, nak cara kita nak mengubah diri kita tidak, jadi itu pulang pada kita semuanya. Dan itu telah dibuktikan dengan Cik Fredis lah sepanjang 13 tahun ni. Daripada ejen biasa-biasa, daripada saya boleh katakan dia naif lah sebab saya kenal dia sebab sejak dia masuk kan, dengan sampai sekarang dia punya penampilan pun dah berubah. Jadi dia punya nampak lah, dia punya segi image, segi dia semua segi lah, dia punya upgrade, totally berubah 360 lah. Apa untuk pengetahuan, kita ada seorang ejen daripada UTP kan, masa dia belajar Universiti Teknologi Petronas, dia grad sahaja kan, dia buat dalam tempoh setahun lah masa dia kat UTP, dia grad. Kalau orang lain macam pelajar lain, dia nak masa tengah nak cari kerja kan, betul tak kan, cari kerja macam saya dulu lah, cari kerja tak dapat kan, saya buat bisnes kan. Okey, dia keluar saja, dia dah ada income sebanyak 3,000 sebulan. Masa dia, orang lain tengah keluar nak cari kerja kan untuk dapatkan income kan, tapi tengah buat dia resume buat masa semua dia kan? Ridwan. Oh, Ridwan. So memang best lah sebab satu macam bisnes kita ni kan, macam Takaful ni, dia commission based. Dia bukan macam contoh kita jual physical barang yang mana kalau katalah macam saya dapat kos katalah RM100, saya jual 150 dan saya dapat margin RM50 kan. Sekali je, tapi untuk Takaful, untuk industri Takaful, untuk bagi ejen-ejen Takaful, dia dapat commission selama 6 tahun. So mana kata kalau hari ni you boleh generate income sebanyak RM2,000, so you ada income stability. So sebab saya ada seorang ejen yang mana dia ni dia dah jadi ejen 5 ke 6 tahun lah, lebih kurang macam tu, 5 ke 6 tahun. Dan dia jatuh sakit tau, 2 tahun dia tak buat apa, duduk kat rumah. 2 tahun tak buat apa. Masa income last dia dia sebelum dia sakit tu kan, income dia RM10,000 sebulan. Ejen tau RM10,000 kan. Okay, RM10,000 sebulan So 2 tahun dia tak kerja, income dia still dapat RM10,000. So just imagine kalau dia sakit bukan masuk hospital tau, dia sakit benda-benda mistik contohnya macam tu. So tak ada proof yang kalau katalah kita bekerja dengan company contohnya, kita tak boleh nak bagi proof kalau tak ada record hospital kan, betul tak? Even kalau katalah kita sakit pun, kalau kita kerja dengan company, dia ada masa 6 bulan untuk maintain kita 100% income. Tapi di Takaful, bisnes Takaful, apa yang berlaku pada ejen saya, 2 tahun tak bekerja, duduk rumah, still enjoy commission sebanyak RM10,000 sebulan. Just imagine tak buat apa-apa, tak ada tambah sale, ada sikit-sikit lah, sikit sangat. So tambah sale, tapi dia still dapat pendapatan sebanyak tu. Dan sekarang ni alhamdulillah dia dah sihat dan dia mula balik lah. Dia macam tu. So dari segi income stability. Right. Cuma kan berdasarkan apa yang Encik Hisham dengan Encik Ferdis kongsi pasal macam ni recruit agent tadi, kebanyakan mereka tu buat part time ke ataupun memang full time? So macam student tadi kan, mula daripada bawah, part time. Kebanyakan part time lah. Buat part time pun boleh lah maksudnya. Boleh, tak ada masalah. Part time ni lagi-lagi macam sekarang kan, macam saya punya agensi ni, 90% business kita daripada online. So mana kata kalau you all ada kat universiti ke apa semua kan, just online, you all dah boleh buat business. So macam-macam cara sebenarnya nak buat bisnes Takaful ni. Online boleh, offline boleh. Mungkin kawan-kawan kita adik-adik daripada dia ambil dengan orang lain contohnya, why not dia ambil dengan kita dalam masa yang sama, kita dapat income kan. So kalau macam IPT ni, kalau you dah dapat income 1,000, 1,500 atau 2,000, okey kan, betul tak? So tak perlu nak harapkan PTPTN ke apa semua. Dulu masa saya belajar saya tak ada pendedahan lah dalam Takaful. Masa saya belajar, saya buat bisnes burger.
Business burger kan, business burger lepas daripada kelas tu saya berniaga burger malam kan. So itu pun kalau katalah macam saya tak berniaga 5 hari ada saya tak berniaga, saya tak dapat income. Tapi dengan takaful alhamdulillah dia ada income stability lah yang saya kata tadi. Soalan lain? Saya proceed ke soalan seterusnya lah. Ini soalan jadi agent tadi. Soalan untuk Encik Hisham. Ya. Macam ni kalau takaful, saya nak tahu macam mana takaful ikhlas ni dapat membantu kebajikan ahli waris keluarga yang dah kematian pencarum. Jadi macam ada orang mencarum tapi mungkin dia meninggal. Jadi macam mana pihak takaful ikhlas sendiri macam bagi bantuan dekat ahli waris tu? Okey, dia macam ni. Dalam dia bermula dengan dalam permohonan lah. Setiap kita individu luar sana tu yang tak ada pelan takaful, even though mungkin adik-adik dalam ni pun tak ada lagi takaful kot, atau mak ayah mungkin tak ada lagi. Jadi dalam borang permohonan tu kita akan apply, kita akan mohon untuk jadi peserta. Dan kita akan mintalah segala butiran, nama, alamat, semua kerja kat mana, apa, kesihatan macam mana dan sebagainya. Dan ada juga soalan last kali adalah untuk kita berikan manfaat ni kepada siapa? Manfaat takaful sekiranya berlaku musibah kepada peserta takaful ni, nak bagi pada siapa? Jadi di bawah IFSA, Islamic Financial Service Act 2013, dalam borang permohonan kita ni, kita ada a few option. Option pertama, kita ada yang kita sebut sebagai hibah. Hibah, apa tu hibah? Dah belajar kan? Dekat universiti kan? Hibah ni hadiah kan? Hadiah. Jadi hibah bersyarat lah. Sebabnya hibah ini apabila katalah kita ambil satu contoh, katalah mungkin Hidayah ambil jadi peserta takaful, ambillah satu plan yang bernilai 200,000 sum cover atau jumlah perlindungan dia 200,000. Jadi Hidayah nak memberi hibah ni sebab ialah ibu bapa kan dah lahirkan kita, besarkan kita. Jadi Hidayah nak hibahkan, kalau if anything happen pada Hidayah, Hidayah boleh hibahkan kepada ibu bapa. Mungkin ibu 50% dan ayah 50%. Ni contoh 50%. Jadi maknanya kalau if anything happen, jadi takaful ikhlas akan keluarkan satu cek atas nama ibu 50% atau sebanyak 100,000 pada ibu, dan satu cek lagi 100,000 untuk ayah. Sebab Hidayah dah hibah letak nama ibu bapa kan, 50-50. Tapi kalau kata nak bagi pada ibu saja 100% pun boleh. Itu cerita lain lah. Dia ada percentage dia. Okay, itu yang pertama, hibah. Hibah ni konsep hibah bersyarat lah. Sebab apa? 200,000 tu akan dapat setelah berlaku musibah. Saya tak nak sebut musibah, nanti jadi doa. Jadi itu musibah. Jadi itu yang pertama, hibah. Yang kedua, antara mekanisme dari segi untuk jaga kebajikan ni, kita ada juga disebut sebagai penama ataupun nomination. Nomination ni penama. Jadi kalau kita ada belajar sedikit ilmu tentang pengurusan harta pusaka ni, penama ni adalah sebagai pemegang amanah sahaja. Pemegang amanah ni apa maksudnya? Pemegang amanah ni dia hanya memegang amanah sekiranya berlaku apa-apa musibah kepada siapa-siapa, kepada peserta takaful tadi, duit 200,000 tu takaful ikhlas akan bagi kat dia. Tapi bagi kat dia untuk apa? Bagi kat dia bukan dia punya. Sebab pemegang amanah, dia akan ambil duit tu dan dia kena pergi dekat, kalau kata Muslim, ke mahkamah syariah untuk dapatkan surat ataupun sijil faraid. Dia kena distribute atau kena agihkan mengikut faraid. Jadi as a Muslim ikut faraid lah. Tapi kalau non-Muslim, dia ada akta dia yang tersendiri. Dia boleh bagi macam tu sajalah. Kalau nak bagi 50% kat girlfriend ke apa, itu non-Muslim jangan salah faham. Tapi kita sebagai orang Islam, kita ada pemegang amanah penama ni, dia kenalah pergi turun naik mahkamah untuk dapatkan sijil faraid dan kena bagi mengikut faraid. Contohnya katalah yang meninggal tu suami, isteri dia ada anak, isteri dia hanya dapat bahagian 1/8 sahaja. Dan anak-anak dia mengikutlah, anak lelaki ada bahagian dia, anak perempuan ada bahagian dia. Yang itu kita cerita faraid lah, terpanjang cerita pula kan. Jadi itu antara mekanisme yang ada hibah, ada juga penama. Tetapi ni kita di takaful ikhlas kita ada lebih lagi lah, kita memberi value added, memberi nilai tambah, yang mana kita di takaful ikhlas kita ada juga sekiranya peserta tu nak buat amal jariah. Kita ada wakaf. Kita ada wakaf juga. Dalam takaful ikhlas katalah wakaf ni kita ambil 1/3, tak boleh lebih 1/3 lah. Itu ada syarat-syarat dia.
Jadi contohnya macam kata wakaf ni untuk apa? Wakaf ni kita wakafkan untuk kebajikan lah, untuk atas jalan Allah supaya kita nak dapat pahala yang berterusan walaupun kita dah tak ada nanti. Kita ada wakaf, kita ada hibah, kita ada penama. Tu antaranya lah. Wakaf pun boleh wakaf pada sesiapa, masjid ke. Adalah dia punya syarat-syarat tu seperti mana yang kita ada dalam murang. Ni antara macam mana kita nak menjaga kebajikan, baik kebajikan peserta ataupun penerima manfaat peserta tu. Ni ada 3 lah setakat ni. Ada lagi lah, cumanya setakat ni 3 ni dululah. Nak bagi faham kat orang kan. Jadi benda ni, tapi the best thing, nama pun family takaful atau keluarga. Selalunya kalau dalam training saya akan bagi tahu kat ejen, kita hibah apa objektif kita. Kita ni selalu kita untuk apa? Sole breadwinner, pencari nafkah. Jadi kita kalau sebagai suami, kita bagi kat isteri anak-anak kita lah untuk teruskan kehidupan kan. Itu objektif utama lah. Itu ada 3 penama, hibah dan wakaf. Okey, soalan seterusnya mungkin saya tujukan kepada Encik Hisham juga. Adakah pelan yang disediakan oleh pihak Takaful Ikhlas meliputi semua lingkungan umur? Sekiranya ada, bolehkah Encik Hisham terangkan sebuah sikit? Okey, adakah pelan ataupun produk Takaful Ikhlas meliputi pada semua golongan umur? Ya, saya boleh kata ya. Pelindungan pelan takaful seawal umur 30 hari. Daripada bayi yang lahir tu seawal 30 hari, kita boleh melindungi bayi tersebut lah 30 hari kan. 30 hari sampailah usia golongan apa, warga emas. Saya panggil tua kan, sensitif kan, warga emas. Daripada bayi sampai warga emas ada pelan-pelan yang kita cover lah. Itu dari segi umur. Tapi daripada segi konsepnya, kita kena juga faham umur tu satu hal, tapi kita kena tahu juga pelan-pelan tertentu juga kita mengambil khusus pada golongan tertentu. Saya ambil satu contoh macam di Takaful Ikhlas kita ada pelan ikhlas wanita elegance. Of course nama dah ikhlas wanita, jadi golongan sasar dia adalah kepada wanita saja. Lelaki memang tak boleh nak ambil lah. Jadi untuk macam golongan wanita ni umur dewasa lah 18 tahun sampailah 50 tahun. Dia boleh ambil antara manfaat dia boleh cover manfaat komplikasi kehamilan. Kalau ada manfaat, banyak lagi lah manfaat tu. Ini sebahagian yang saya bagi sebut sebab bukan produk training kan. Produk training tu cerita lain. Komplikasi kehamilan, dia bukan masuk lahir cover tak, dia komplikasi. Tiba kena buat apa, anak tu lahir tak normal dan sebagainya. Adalah dia sikit dia punya penjelasan dalam polisi kontrak tu. Cuma kalau untuk menjawab soalan tadi tu, ya, dia meliputi semua peringkat usia dan juga ada produk tertentu yang khusus kepada golongan tertentu. Okey, baik. Soalan 9 kepada Encik Hisham juga. Bolehkah Encik Hisham ni terangkan sedikit tentang contoh produk takaful keluarga yang diperkenalkan oleh syarikat Takaful Ikhlas sendiri? Okay, contoh macam saya ambil contoh tadi macam kalau kata golongan anak 30 hari tu kan. Okay. Untuk anak kita sebut atau kita panggil ikhlas education takaful. Dia punya objektif dia lah untuk memastikan anak kita ni bila dah besar dia ada duit untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lah. Nak sambung diploma ke degree dan sebagainya. Jadi sebagai tabung, lebih kurang ada punya konsep seperti konsep simpanan atau tabungan untuk pendidikan anak. Tapi dengan perlindungan lah, tu education plan. Kemudian kita ada plan simpanan, ikhlas saving. Kita juga ada plan perlindungan khusus kepada musibah kematian ataupun hilang upaya kekal. Kita juga ada plan investment link. Investment ini yang walaupun dikatakan investment ni pelaburan, tapi kita datangkan dengan manfaat protection, perlindungan lah. Apapun nama dia, tapi objektif utama takaful adalah memberi perlindungan. The basic perlindungan adalah kematian, hilang upaya kekal, tu adalah dia punya perlindungan lah. Tu a few products. Jadi kalau you all nak tahu lebih lanjut produk, you boleh pergi website kita. Macam-macam produk ada. Kemudian kita ada produk mortgage reducing term, yang mana ni selalunya kalau yang dewasa nak beli rumah, buat loan dengan bank, jadi kita cover loan bank tu. Tu mortgage reducing term takaful, itu untuk spesifik untuk cover loan. Cover loan saja. Jadi itu antara produk-produk yang ada lah, dan banyak lagi. Kemudian ada juga medical card yang popular orang kata, ada medical card tak nak masuk hospital? Okay, medical card ada, tapi ada medical card ada 2 jenis, satu stand alone, satu yang rider dan sebagainya. Jadi ada juga manfaat lain, manfaat akibat kemalangan, akibat penyakit kritikal,
manfaat masuk hospital dan pelbagai lagi lah plan-plan yang kita ada. Cumanya nak dihuraikan kat sini ni, saya rasa kalau adik-adik boleh masuk website kita untuk dapatkan details produk tu yang saya sebut tu. Saya tujukan kepada dua-dua lah. Mula saya nak tanya kepada Encik Hisham dulu. Apakah harapan Encik Hisham daripada pihak Takaful Ikhlas supaya orang awam ni dia lebih cakna. Dia lebih cakna untuk memiliki takaful lah yang ditawarkan oleh pihak Takaful Ikhlas ni. Harapan Encik. Okay, harapan saya untuk masyarakat di luar sana tu, kalau boleh kita setiap keluarga, especially ketua keluarga tu mempunyai pelan takaful lah. Kalau kita bandingkan dekat negara-negara maju, contoh macam Jepun dan beberapa negara yang lain, even kalau nak compare dengan negara jiran kita Singapura, kadar pemilikan insurans sana tak ada takaful lah, insurans almost 100% atau lebih. Sebab apa? Sebab dia mewajibkan, sebab ada mungkin kesedaran ataupun kewajipan daripada pihak berkuasa yang mengatakan bahawa memang perlu ada pelan insurans. Jadi macam kat Jepun tu sampai kadang-kadang seorang ketua keluarga tu kadang dia ada 2-3 polisi. Dia ada 2-3 sijil insurans. Tapi macam tu juga harapan saya, kalau boleh, sebab kadar perumusan takaful di Malaysia untuk pengetahuan, saya rasa kalau you all buat survey sikit, kadar perumusan kita sejak beberapa tahun yang lepas, nombor dia lebih kurang sama, 14.3 naik 14.5, lebih kurang kalau saya bundarkan 15% saja. 15% itu saya dah bundarkan sebab dia 14 something. Tapi maknanya nak punya 15% daripada 30 juta penduduk Malaysia yang ada takaful. Jadi maknanya masih banyak lagi ruang dan juga peluang untuk pihak takaful, khususnya takaful ikhlas, untuk teroka lah, untuk menerokai lagi pasaran-pasaran yang ada. Sebab banyak faktor jugalah kenapa dan mengapa orang di luar sana tu masih mungkin tak faham. Mungkin sebab dari segi tiada kuasa beli, purchasing power tak ada. Tapi dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak takaful, pihak industri, bank negara dengan kerjasama semua pihak, saya rasa numbers untuk tingkatkan tu dengan sekarang dengan lately ni kita ada COVID-19 kan. Jadi harapnya dengan isu-isu yang semasa sekarang dia boleh membantu meningkatkan kesedaran dan seterusnya meningkat lagi jumlah pemilikan sijil takaful di Malaysia ni. Tu harapan saya lah. Kalau boleh tu biar ada 2-3 polisi pun tak apa, seorang ketua keluarga. Sebab apa? Sebab dia benda perlu. Dia essential. Walaupun orang kata essential service, dia essential pada setiap orang. Contoh macam dulu, kalau tak ada handphone macam tak pelik lah. Tapi sekarang ni kalau tak ada handphone macam orang tengok pun pelik. Kau tak ada handphone macam tu lah. Jadi macam tu lah. Kau tak ada takaful pelik lah tu. Jadi kita nak buat sampai macam tu sekali. Jadi benda tu macam benda barang perlu, benda wajib yang perlu ada pada setiap orang. Okay. Seterusnya saya nak tanya kepada Encik Feridis pula, apakah harapan Encik Feridis? Saya bagi di sudut agensi lah. So harapan saya supaya masyarakat orang awam nampak peluang perniagaan takaful ni. Sebab apa? Dalam usaha untuk tinggikan percentage orang memiliki takaful, kita perlukan ejen yang ramai sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya hanya mungkin sebulan saya boleh bagi perlindungan takaful kepada mungkin satu family ataupun 10 ke 15 polisi contohnya kan, sijil kan, 10 ke 15 sijil klien. Tapi just imagine kalau katalah kita ada 10 ejen kan, 10 ejen dia lebih cepat untuk takaful ni sampai kepada orang kat luar sana. Sebab kalau ikutkan main kita punya marketing dalam takaful dan insurans is through agent. Jadi memang salah satu cara yang paling besar untuk untuk naikkan perlindungan ataupun orang yang ada perlindungan takaful adalah through ramaikan
wakil. Dia macam tu. Sebab bisnes takaful ni bisnes yang sangat wonderful bagi saya lah kan. Saya tak katakan ia adalah the best business, tapi pengalaman saya selama 13 tahun dalam bisnes takaful dan di takaful ikhlas saya tak ada kat company lain. Saya takaful ikhlas. Salah satu penyebab dia adalah Islamic culture yang ada kat takaful ikhlas. Kan itu yang saya stay kat takaful ikhlas. Sangat wonderful. Kemudian saya tak dapat imagine sebenarnya macam mana kehidupan saya berubah sebenarnya. Kan saya pun dulu bermula daripada keluarga yang susah, bukan orang senang. Tapi saya nak buktikan bahawa dalam perniagaan takaful ni siapa je boleh buat. Siapa je boleh buat asalkan dia ada keinginan untuk berjaya, kan? Rajin, lepas tu dia suka dengan ilmu. InsyaAllah dengan ada 3 benda tu, then you all boleh berjaya lah insyaAllah. Lagi satu, sekarang macam kita di peringkat agensi ataupun di peringkat takaful ikhlas, untuk training kebanyakan kita buat online training. So bagi saya tak ada masalah kalau wakil tu daripada Johor ke, utara ke, selatan ke, tak ada masalah. So di pihak UCA sendiri pun kita memang guna Zoom lah untuk buat meeting, memang online.